keterangan hadis daripada hadis Barani dimuatkan dalam kitab ini, kerana di dalam hadis tersebut juga ada menceritakan setengah daripada tanda-tanda ataupun alamat dekat berlakunya kiamat. Di antara tanda-tanda kiamat sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tadi, pertamanya bila anak-anak merupakan punca kemarahan orang tua. Yang kedua, bila hujan berkurangan, cuaca menjadi panas dan udara telah tercemar. Yang ketiga, orang jahat bertambah ramai dan galakkan untuk membuat kejahatan sangat banyak. Yang keempat, orang yang berbuat kebaikan sedikit dan tidak mendapat kemudahan yang sewajarnya. Yang kelima, anak sudah berani melawan orang tua. Yang keenam, orang-orang yang jahat berani melawan orang-orang yang baik dan tidak segan terhadap mereka. Ini 6 kerosakan yang menjadi salah satu daripada alamat akan berlakunya kiamat. Alamat sudah tua bumi yang kita duduk ni. 6 kerosakan, 6 jahanam. Yang pertama Nabi sebut, bila anak merupakan punca kemarahan orang tua. Ni sudah jelas. Memang siapa menangis, ada mak anak punya pasal. Menangis kerana anak. Anak punya pasal. Menangis kerana anak. Ayah asal kira dah. Siapa ayah kata mu nak pergi mapulah cerak-cerak mana. Ada ayah kata gitu. Nampak? Dah tak ada arah dah. Tak ada arah dah. Mula-mula tak kata lagi gitu. Habis ter, tinggal nafis. Gitu. Pasal berdoa lalu. Nah. Mak kata mau pergi berjanang pergi lah. Janang pergi ni mana pergi lah. Nak punah kat mana-mana so balik lah. Jadi kemarahan. Ayah kata dia mati kat mana-mana pun. Aku dah susah dah. Teruk benar. Menjadi punca kemarahan. Siapa kena nak mandi kena bawa piti dalam bilik air. Ada tak? Tak berani. Nak tinggal pintu bilik tak kunci tak boleh. Anak ada. Pak paling lebar ada balik dah. Nak berak bawa kakak mah. Nak pergi berak je mak bawa kakak mah. Dalam kepel. Nak, ni boleh kalau jatuh lalu pangkalah habis di sini. Tinggal luar anak ada. Nak, menjadi punca kesusahan di dalam rumah. Tidak perlu ramai. Seorang. Nampak? Boleh anak kolej kacang. Seorang. Susah habis lah. Adik-beradik susah. Dah kena berulang di lokal. Mak tu nak naik bang, nak pecek kat mana, pecek tak pandai. Kena pergi bala. Orang kaya dah apa lah pakai driver. Nak? Kena orang ulu orang susah. Nak kita tengok ke anak abang tagak. Curi basikal orang. Orang bawa rumah. Basikal baru beli 450. Jual. Timah 6 kilo. Pakai timbang kilo. Pergi lah mak. Ayah lah. Ayah pergi di bala tu. Malam ni operasi di Kuala Terengganu lah. Esokkan penuh mak ayah lagi. Paras rebang, puyuh lembek. Sokok tukar masuk ada juga. Faham? Masing-masing nak kan nak menyusah. Hak kedai jual tak boleh jual dah. Nak pergi ambil mutu anak 3-4 ribu ada pulih. Nah, menyusahkan. Tak seorang mas seorang. Seorang ni kalau boleh doktor pakar duduk dalam rumah. Tak. Doktor pakar. Nah. Doktor pakar ni apa ada ayah cocok, dia boleh cocok sendiri. Pakar sudah. Adik kecil tak boleh pakar rata dah. Umur 2 tahun. Nampak? Memang siapa pajak gadah. Habis licin. Hak adik, hak mak, hak ayah. Kalau mak jual, habis licin jual. Susah. Ni menjadi punca kesusahan, kemarahan ibu bapa. Anak akhir zaman.
Tapi punca dia mak ayah ke? Punca dia. Nah, daripada kita juga. Biasanya daripada kita juga. Nah, kita tak jaga betul-betul. Kita tak jaga betul-betul, menyusahkan kita. Tengok orang bela, nak bela attack. Kita bela, tak jaga. Nah, besar, nyekekah kita balik. Tak percaya bela, beruk saya kau. Kalau kita tak jaga molek. Bergeluling tuang, kekah di beruk. Kena jaga. Tidak dia kekah kita balik. Hak bubuh pisah tekak mak. Nak pitih, nak beli dadah. Hak diajar ni suruh jual kubah. Tak mau jual kubah nak tikam. Ayo. Jual. Dah sekor tak cukup. Sekor baru 3,000 kubah. Mutu 6,000. 2 ekor. Mendengung ayo. Tidurlah kandang. Teringat-ringat. Nampak kau ni? Asal daripada kita kau. Sebab tu lah nak didik anak ni. Nak jadi molek. Bermula daripada bujang ni. Dari masa bujang tu, situ bermula dah. Daripada nak pilih calon isteri, nak pilih calon suami, situ bermula kita usaha untuk mendapatkan anak yang baik, anak yang soleh. Ni mula situ. Lepas tu dalam satu hadis Nabi SAW berkata kepada orang yang mahu berkahwin, tunkahul mar'atu li arba' li jamaliha wa li hasabiha wa li maliha wa li diniha. Dikahwini akan perempuan itu biasanya 4 perkara. Kerana comel, kerana harta, kerana bangsawan, kerana agama. Kadang-kadang kerana comel, orang nikah dengan dia. Orang mitok dia. Comel sangatlah kampung tu. Orang mitok dia. Orang tak tengok dah agama. Dia tak sedar daripada inilah permulaan kita nak menghasilkan keturunan yang baik. Bukan umur 7 tahun. Bukan habis SPM. Baru nak betul. Bermula daripada bujang. Situ dah. Nah, dah kita jauh mana dah. Terlepas. Nah, itu jadi kerja berat. Kerja berat. Maka Nabi SAW memberi kata putus. Tiada lain iaitu fasfar bizatiddin taribat yadak. Pilihlah yang ampunya agama, nescaya lega kedua tangan. Maksudnya molek. Pilih. Nak hak agama juga. Nah. Bila bertemu dengan isteri itu dia memohon keberkatan. Letak tangan atas hubung-hubung isteri. Nah. Tujuan nak dapatkan keturunan yang baik. Dan kita ada apa? Masa nikah. Masa temu masuk dalam bilik tu. Jerebah lalu. Macam clean. Tak tahu benda. Macam Cina kedai bajikan nikah. Tak tahu benda. Tak senang tu. Macam orang Dayak orang Pangan sama lah. Kita umat Nabi SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu sekalian pada Rasulullah SAW itu ikutan yang terbaik. Kalau kamu nak contoh, tak ada lain terbaik. Nah, disuruh mula-mula pilih fasfar bizatiddin, pilih yang beragama. Lepas tu pula bila temu dengan isteri, beri salam, assalamualaikum warahmatullah, sekurang-kurang. Pegang hubung-hubung isteri, pegang hubung-hubung, dan mendoakan keberkatan atau doa-doa yang maksur yang datang di dalam buku-buku hadis Nabi SAW. Di antaranya doa yang masyhur, Allahumma inni as'aluka min khairiha. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan daripada perempuan yang menjadi isteri aku ini. Ataupun lain-lain daripada bacaan. Berapa orang buat gitu. Nampak? Tiung selalu. Sama macam Mr. Bean. Mr. Bean ada baca tak? Ada nikah. Kita tak baca tak?
Sepupu Mr. Bean. Sebab tu dia kena tahu. Bila tahu, tak sama dengan orang yang tak tahu. Kul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Tak samalah. Nah, orang tahu lain. Tak sama dengan orang yang tak tahu. Bukan kita nak rayak kita ni tahu pada orang lain. Tak. Nah, masing-masing kita ni memang banyak benda yang tak tahu. Nah, orang yang bercakap terlebih banyak tak tahu daripada orang yang mendengar. Ada orang sedar tak tahu belaka lah. Dia kata gitu. Jadi susah lah kita. Nah, jadi susah. Orang pandai belaka. Kalau pandai belaka takkan mari pina merah. Nah, duduk Mekah lah, Masjidil Haram, jadi mufti. Dah pandai belaka. Nah, jadi kelas kapung. Pasal tak pandai, mari sini. Dia jawab lagu tu. Nah. Dan dia kata, mu dulu doktor lah. Dia ni je. Ada juga main wang itu. Bodoh. Jadi susah. Tengok Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, zaman remaja, zaman sebelum Islam. Parah. Nah. Minum azab. Sembah berhala. Karaoke lengang ah. Nah. Berzina sahabat Nabi. Bunuh anak. Anak perempuan tak nak hidup-hidup, bukan hak mati. Bosnya ni tak nak hak mati dah. Ni hak hidup. Besar lagi dosa yang dilakukan oleh para sahabat di zaman jahiliyah. Sembah berhala, tidak dia sembah berhala. Plekong aja. Nampak? Nampak cek-cek lalu kau jaga ada tak kau plekong batu ni. Kena tak kepala bawa kok lagi. Mu kening, berat mu. Kau nak licin. Lari gitu. Nah. Kata gitu. Bukan maknanya bila kita duduk depan baca, duduk atas meja, kita pandai pada orang lain dah. Bukan gitu. Nah. Dan kita galak kata nak lari. Mu panggil. Jadi anak-anak memberi kesusahan. Memang menjadi punca kemarahan. Sosok malu air. Boleh mari ambil di rumah dah air. Ibu bapa. Boleh mari ambil di rumah. Lalu ke rumah ke jiran-jiran pula. Kita tengok muka jiran berasa guanya. Anak orang mari ambil anak kita. Jari pula tangan belakang. Palil pula pulih pegang gini. Lalu ke rumah jiran. Kita rasa guanya. Seronok. Yahoo, yahoo gitu. Bera muka ni. Jadi kotor. Orang tengok kita berasa macam orang kata kita. Air. Tak tubik minyak air. 3 hari 3 malam. Malu. Anak punya kerja. Tapi biasanya kesilapan ibu bapa. Ibu bapa. Berarti sama dah kan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi, baby yang baru lahir itu fitrah. Bersih, suci. Tak ada dosa. Baik. Tak jahat sikit pun. Fir'aun tu masa baru beranak. Alal fitrah. Bersih, tak ada dosa. Fir'aun. Bapak tahu. Bapak dia bapak. Dalam ramai-ramai tahu, dia bapak ni. Dia bah tahu. Dalam Quran kata fa'innahu tagha. Dia bah ni. Dah orang lain dah ada nah. Fir'aun yang sebegitu tahu baru beranak dia baik dia. Dalam Nabi kata yuladu alal fitrah. Beranak dalam keadaan baik, bersih, putih, lepuk, perangai. Nampak? Fir'aun tu masa baru beranak. Berebut Messi nak dukung. Tapi bila besar, dia besar. Atas asuhan. Yang kedua, bila hujan berkurangan, cuaca menjadi panas dan udara telah tercemar. Memang sekarang lah. Hujan tak tentu masa. Bumi ni dibuat kajian lah oleh pakar-pakar cuaca. Bahawasanya suhu bumi sekarang ini bertambah panas. Daripada kajian dia kata ada sebab, iaitu lapisan ozon telah bocor. Ada berlaku kebocoran. Dia buat kajian bumi kita yang bulat ni dilapisi oleh satu lapisan dinama ozon. Kok benda guanya ozon pun tak tahu. Dia kata kita kata
Dah kata dah tak terang sikit ozon lagu mana? Mana aku tahu. Ini kabur lagu tu. Jadi dia buat kajian lapisan ozon ni lah yang menapis cahaya kepanasan matahari. Tu yang jadi tapi macam kita bubuh satu layer, satu lapisan di cermin kita, kurang panas jadi dalam kereta. Kalau mahal 1,500. Kalau acak itik 200-300 je. Dia kurang panas. Pasal dia menahan daripada tembus. Nampak? Kepanasan sinar matahari UV dipanggil UV protect. Jadi dikelilingi ozon ni berlaku kebocoran, masuk lebih cahaya matahari daripada sepatutnya. Dan ada ulama-ulama yang berkata akhirnya ozon ini pecah habis. Maka jadi terlalu panas dekat dengan kiamat. Sekarang sudah bocor sedikit. Tapi daripada sebab tangan-tangan manusia juga. Sebab banyak sangat melakukan kebakaran, perlombongan-perlombongan yang tidak terkawal dan sebagainya. Kajian dia juga mengatakan ozon ni jadi tumbuh. Ini sebab manusia juga. Zaharal fasadu bil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Firman Allah Ta'ala, telah berlaku kerosakan di darat dan di laut dengan sebab kerja-kerja usaha tangan manusia juga. Manusia yang merosakkan akan alam tempat dia nak duduk sendiri. Yang ketiga, orang jahat bertambah ramai dan galakkan untuk membuat kejahatan sangat banyak. Memang sebab daripada tadi dah. Daripada anak-anak yang tidak dapat dikawal, maka kejahatan, maksiat, benda-benda yang fasik bertambah luas, bertambah banyak. Dia hak baik makin berkurang. Walaupun nampak macam ramai, sebenarnya makin berkurang. Dia janjian dah lagu tu. Dia bermula dengan masing-masing menjaga akan sempadan masing-masing. Kita sempadan kita iaitu rumah kita. Siapa duduk dalam sempadan rumah kita? Anak kita, bini kita. Dan kalau kita tak jaga, terlepas. Jiran pula tak jaga juga. Sebagaimana yang disuruh oleh syarak. Tak betul jadi. Makin lama, makin lama. Akhirnya menjadi masyarakat yang tidak terkawal. Daripada rumah. Lepas tu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Tuhan dah kata, ku anfusakum. Jaga dirimu saja, tetapi anak isteri kamu. Dalam hadis lain, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Kamu ini adalah penjaga anak-anak. Kamu pasti akan ditanya daripada anak yang kamu jaga. Al-mar'atu wa fi riwayatin az-zawjatu ra'iyatun wa hiya mas'ulun an ra'iyatiha. Seorang perempuan, seorang isteri juga penjaga bagi anak-anak. Maka dia juga akan ditanya daripada anak-anak yang duduk di bawah jagaan. Maksudnya, kalau masing-masing ikut akan pedoman Al-Quran dan hadis, maka tidaklah berlaku sangat parahnya kerosakan yang berlaku di dalam masyarakat. Maksiat kita tak boleh hapus sampai akhir zaman, tapi nak membendung, nak mengurangkan maksiat tiada lain melainkan dengan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Cara kerana kita banyak buat silap. Bukan negeri saja nak beriman, negeri kita bertakwa, tetapi ahli keluarga kita juga kena takwa. Anak bini kita kena Islam tak? Kita nak ke Islam. Bini pakai lengas kerat pergi pasar minggu. Islam ke mana lengas kerat? Islam mana? Kita nak ke Islam. Nak mengundi keyboard dia. Mana? Buku dia atas kepala. Pajan naung jadi putih mata. Tapi anak dah pendek, tak berani nak kata apa. Orang bang pergi masjid, kita duduk biar jalan kedai kopi. Maghrib. Kata bapa dah angin serah. Orang kita tu. Orang kita ada takat masuk surga. Ada takat. Ke 10 orang sahabat jamin surga. Hidup semula. Duduk kedai kopi. Tak. Kedang gitu hadir perang Badar. Tak kok. Masing-masing dengan amalan masing-masing. Jadi kita silap banyak.
Kita ingat ke bermula di luar? Tak. Bermula di dalam rumah kita. Anak-anak kalau kita kawan pakai ikut pakai punah jahanam. Pakai punah jahanam. Dalam jaga punah. Nah, dalam jaga angus nasi. Dalam jaga lalik sikit je angus letung nasi. Dah kalau tinggal pada nanak nasi, api naik, tutup rumah, tutup pintu, pergi jalan makan pulut. Balik ke angus. Memang garanti angus. Faham tak? Memang garanti angus. Yang paling kuat mempengaruhi sekarang ini anak-anak bukan ibu bapa. Biasanya kawan-kawan. Tak, kawan-kawan. Dia penuh dengan kawan-kawan. Kerana kalau kawan uduh, dia orang kata uduh. Walaupun kita dah buat uduh ni, kita baru cari kawan dengan orang tak pakat. Orang kata lalu. Nah, kita padahal kawan lama, dia ajak minum air. Dia ngisap dadah. Nah, kita tak isap dadah, jumpa lama tak tengok. Nah, kita pun duduk semeja minum air dengan dia. Dah sudah duduk lama, 2 minit je. Esok bunyi, ngisap juga mana begitu. Padahal kita tak. Tu baru 2 minit. Kalau 2 tahun kawan. Pagi petang rodak. Mu pergi rumah aku pergi rumahmu. Nak. Punah jahanam. Lepas tu nak tengok agama seseorang, tengok kawan. Jangan tanya dia. Tanya dia molek belaka. Tanya anak kita. Memang dia kata molek. Nah. Dia tanya anak kita, wah dah benda-benda uduh gitu-gini tak? Tak, molek tak. Tubik sekejap, tubik masuk balik gitu-gini. Jangan tanya dia. Tengok kawan dia. Nampak? Tengok kawan dia. Baca dalam hadis riwayat Tirmizi kata al-mar'u ala dini khalili. Nampak? Seseorang itu dia mengikut agama sahabat dia. Hak dia kawan. Akhlak dia ikut kawan dia. Mainan kawan dia main dah dia kata godah main benda tu kan. Tidak main lain-lain. Nampak? Tidak dia godah kat tu. Dia mainannya sama je. Patu fal yanzur ahadukum may yukhalil. Maka hendaklah kamu tengok betul-betul siapa yang nak dibuat sebagai kawan. Nah, dia ngikut. Punah jahanam. Budak-budak boleh tipu ibu bapa di mana belajar? Di sekolah. Di sekolah. Bukan cikgu aja. Geng-geng dia tu. Cikgu aja molek. Nah. Kawan-kawan dia sama-sama di sekolah. Boleh cakap waktu rehat, sebelum masuk sekolah, selepas sekolah, dalam kelas, sebelum cikgu masuk. Nah, kawan dia kabur. Mau keluar pun pakai baju kurung dulu. Keluar pun bola supik. Dia ajar. Dia buat kan? Pandai. Dia buat sekali, mak dia pun tak tahu. Berjaya. Tak ada apa-apa. Belajar situ. Terlampir, tak terlampir, macam-macam budak sekolah ni. Nah, bukan dia pandai sendiri. Bukan hak tu mana. Dia kena ada tok guru dia. Dia ada kawan godong dia. Dah kita lepas saja. Dah ambil cak ni dah. Sebab kalau budak-budak balik dia mau dia tanya. Memang dia kata molek. Nah, mungkin belum bermotor. Kan aku beli motor nak suruh pergi sekolah. Dah mak. Kita bawa slow je. Tunggu. Depan mak je laju 30. Kalau tak ada mak 5 je. Dia kata. Siapa nak terbalik? Budak-budak tak nak kata. Tapi kita tanya kawan dia. Dia pergi mana semalam? Nampak? Dia pergi mana semalam? Malam dia pergi dino lah. Bukit bau tengok orang belembu. Tengok. Coba lalu dah kalau tanya kawan. Tanya nak dah. Nah. Sebab itulah kata penyair Arab, anil mar'i la tas'al. Nampak? Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarini bil muqarini yaqtadi. Daripada seseorang itu mu jangan tanya, tapi mu tanya kawan dia. Kerana seseorang yang berkawan itu dia akan mengikut orang yang dia buat kawan. Dia gitu. Sama je. Geng dia, geng tula. Mainan tepat tula. Pak dia pergi tempat yang sama. Saing godong. Batulah kita kena jaga. Macam tadi, daripada mula-mula ni kena jaga dah. Pasal barang ni barang berubah. Lain batu setokor. Tak apa, kita tinggal gitu juga. Kita tinggal 15 tahun dah cara batu tu. Pak segi gitu batu bepang.
Tu barang tak gerak ni boleh dipengaruhi oleh macam-macam unsur. Itu manusia. Anak kita tu sebagai amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sembahyang tak suruh. Sembahyang tak suruh. Kalau ayah kata dia sembahyang tu, nak mak pula kata biar demam kan. Siang dia demam. Demam pula. Tuhan kata wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Mu kena suruh anak binimu sembahyang dan kekallah bersabar di atas sembahyang itu. Dalam keadaan sakit demam lagu mana pun, tak. Kita tak berani beli watang segatung situ. Nak gatung di rumah. Berani tak? Tak berani nak beli. Beli watang seria je. Tulis situ tinggal sembahyang 5 rotang. Sembahyang lewat 2 rotang. Tulis situ. Pakai seluar pendek turun tanah 1 rotang. Tak buat itu. Takut anak aku faham. Takutkan anak. Malu takut anak-anak. Ada peraturan, ada hudud dalam rumah, ada hak sempadan yang tak boleh nak langgar. Cakap ngasar dengan ibu bapa 4 rotang. Curi duit 2 rotang setengah. Anak kata setengah buat ni tak? Setengah pusing punggung. Tak tahu. Berapa more lagi. Dia buat gitu. Dia biar tengok baca. Biar kena baca. Sebab tu turun Quran. Quran mana yang dibaca. Bila baca jadi ingat. Bila tak baca tak ingat. Posdah di rumah tu. Jangan awak rendah hutang. Dia paku rendah. Lecingnya susu. Budak-budak cerdik. Dia lapik kursi curi hutang. Lepas tu dia tanya pula, ayah, mana hutang ayah? Mana hutang? Padahal ayah susu. Ayah wadah, dia kata rendah, kata hati tinggi. Jadi ayah tak semayang, anak pakat hutang. Ayah duduk kali ingat sembah habis jari. Pegang ramai-ramai anak 5 orang. Elok punggung ayah, bang, biar guling. Ada pula anak dia nak hutang, dia tak ada orang nak hutang. Banyak cantik. Ajar anak ni satu perjuangan juga, satu mujahadah, satu kesungguhan yang diberi balasan pahala. Yang kita tak boleh cuak rosak. Dia macam satu kuih, lambat angus. Dah ingat nak cara bang kucing. Dia kena jaga betul-betul yang buat habis kan. Pandai awak balik makan nang ni. Ramai beli anak gitu. Pandai awak balik makan nang. Orang panggang awak balik makan nang. Nak panggil asuk cawak kereta. Suara dua pendek cawak kereta. Depan tutup, belakang pun. Dia alik makanan duk anak ni. Dia tunggu bagi masuk lagak. Bawa supik se. Tengah hari balik ke seekor. Tak sekarang boleh kura pulak 2 ekor tak belakang galah. Nyando anak makan. Kura singgang. Tu dah pelik. Semua umat, semua bangsa dia reti belaka tu. Insting. Dalam janin tu, dalam mani tu, Tuhan cipta dah satu perasaan, satu idrak, kepandaian. Bila besar, nak cari makan. Tu ada belaka tu. Hak agama kena bersungguh. Tidak mari sendiri. Tidak pandai sendiri. Kalau dia berasa nak berusaha, nak kerja, dia pandai sendiri. Sampai masa, dia berasa nak bini. Daya hajar. Tak ada. Kita kena pesan pula budak-budak. Ingat tu ya. Murid-murid. Bila sampai umur 21. Ingatlah. Kena berkahwin. Saya kata. Tak dah 21. Tak. 20 nikah dah. Hak tu benda. Tak payah ajar tu. Ni benda kena cari. Adab-adab yang mulia. Akhlak yang baik. Ni kita payah nak beri. Atau tuition aja. Menenggak dia ambil anak tuition. Tak bisa kan? Anak tuition malam ni ada tuition. Mana esok tuition tak? Lusa baru tuition. 3 malam. Tuition lama. Tak bisa kan? Ya wadah apa? Jujur kereta. Orang nak lalu kok. Nak dapat tu 9A. Grade 1 first grade dapat. Tiba-tiba dapat grade 3. Terjun tekak 3. Patah kaki.
Hak tu saja. Dapat tak dikisu kan? Alasan kukuh. Anak nak belajar kelas tambahan. Hak siang bahang dah. Tambahan pula. Ada zaidah dah pula. Ada bonus dah pula. Nah, kita biar papang ulu-ulu pun mak ayah dah reti ke benda. Nah, dah malam dak tuition, tak pergi kat surah. Pergi beli barang. Minimarket. Siang dak dang, beli pagari. Habis gitu. Dah mati ke apa letong hari surah. Guna kamu nak ngaji apa ni? Dah semayang surah. Semayang surah. Jadi mayat baru buat mari surah. Ada habis jalan. Lambat dah baru nak ngaji masa tu. Balik awal dah. Sebab itulah bila daripada rumah tidak berjaya mendidik anak-anak sebagaimana yang dikehendaki oleh agama, bila besar saja satu komuniti kanak-kanak remaja yang rosak akhlak. Siapa tak terkawal ni? Tak terkawal. Tak, keadaan mudi-mudi. Dahlah meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar. Ramai-ramai orang kampung yang nak pada Islam, seorang tak berani tegur. Orang buat maksiat, tengok saja gitulah. Nak gabung, nak tolak maksiat tak boleh. Takat bersih gubuk negah gitu. Maksiat kau lama kau banyak, kau lama kau banyak, mengundang akan kemurkaan dan bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak dak kenal rasulnya sendiri. Macam mana? Siapa punya kerja? Mak ayah yang pecah amanah, tidak jaga amanah Allah. Anak-anak adalah amanah Allah. Adibu auladakum ala salasi khisali. Dalam satu hadis Nabi pesan, ajar anak-anak kamu di antaranya 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum, kasih kepada nabi kamu. Ajar anak supaya kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun telah wafat 1400 tahun dulu. Wa hubbi ali baitihi, dan supaya anak kita kasih kepada keluarga Nabi. Bilang depan anak keluarga Nabi ni, isteri Nabi, ummul mukminin, ni anak Nabi, ni menantu Nabi. Bilang anak. Ada ajar gitu kan anak? Tak ada. Ajar bahasa Inggeris. Nampak? Matematik. Ajar. Itu saja ajar. Wa qira'at wa tilawatil Quran, dan membaca ayat-ayat Quran. Waktu kan dulu comel. Comel kan dulu. Pasal dia ikut sungguh. Kita ikut pada perkataan, tak beramal. Hak Nabi pesan suruh buat gini, tak buat. Dia beronding gitu aja, tak kenu pula. Takbir. Takbir. Tak kenu pula, takbir. Pabik agak mungkin. Anak rumah cara pangang. Dengan luar pendek. Dah ayahlah rumah pakai pendek ayah. Berat dah. Itu macam mana? Ada boleh dia harap depan anak. Tak boleh. Anak kita tak boleh. Mereka anak tu belum memayis. Mau 2 tahun tak apa, 3 tahun tak apa. Cuba sunat juga tutup aurat. Boleh. Yang boleh yang boleh kita seluar pendek, kita dengan isteri kita. Sama dia tengok. Dalam rumah kalau pendek. Tak apa dia tak anak kita kan. Tak apa ajarmu tak apa. Mana boleh. Dengan anak kita baina surrati war rukbati, antara pusat dan lutut. Aurat kita dengan anak. Ni ayah tu guna nak ada kalau pendek. Tak ting basuh kereta tu dah naik, basuh kereta luar dah naik. Ayah. Ahli sama hidup. Dah macam mana? Macam mana? Dalam rumah saya kira kena molek tak ingat nak ambil tu ada ayah belagi tahu ikut lagu. Lanyang tu. Ayah. Anak kata benar ya. Tu. Ayah lanyang. Apa benda ayah lagu tu. Bukan pakar kat ni, bukan sini. Kat lain. Kat sini pula. Kat dekat Uganda. Ajar kasih kepada Nabi. Balik rumah malam ni sikit belaka gambar-gambar penyanyi. Boleh tak? Tak berani nak siap. Anak kata kalau siap gambar awi, kita siap atas tu gambar dalam bilik ayah. Titi Nahalidah. Tak. Nak belawang siap. Nak bagi siap. Dah ayah sepek kau. Tak berat nanang. Tak. Kata macam mana dia ikut juang. Dah ketang jalan raya nak suruh anak jalan street. Mana boleh?
Jalan rayak atas lah anak petang. Betul kita dulu. Yang ketiga, orang jahat bertambah ramai dan galakkan untuk membuat kejahatan sangat banyak. Memang benda jahat memang kau ramai. Dadah saja hak kena tangkap tahun 2003 lah, tangkap faham. 230,000 lebih. 230,000 lebih. Macam-macam. Dan ni 2006. Daripada tahun 60-an start dadah. Di Malaysia 60-an. Hak 30-an tu candu. Lama dulu candu. Pasal ni bala daripada Allah. Pasal kita lupa dengan nak mensyukuri nikmat Allah. Bila beri senang, pakai lupa Allah. Tak ingat orang KFC tu. KFC. Orang cerita kita tak jam. Kita kata pidang tengok. Ibu losong. Orang dah KFC. Rebuk kalau dengar orang kerja KFC mari minta anak dara. Wis selalu. Pitih banyak. Kerja KFC. Pitih banyak. Siap dengan mari puan joget. Dengar arak. Dengar berjudi akhirnya. Lepas tu bakat terik. Kuih tu batu gitu lah. Biar berjalan. Ada Tuhan tarik balik. Tarik balik. Pasal lupa kepada Allah. Kelapa sawit. Jangan. Cucu rokok dengan piti 5 riyal. Tak rokok. Orang kelapa sawit dulu. Ini hutang balik 40 riyal. Dah lepas raya hutang. Pasal lupa nak syukur nikmat Allah Ta'ala. Lupa nak syukur. Senang lah benda 3 kerat. Orang beri, senang, dia akan jadi lupa. Adik-beradik sendiri, tak kenal dah. Dengan sebab sedikit kesenangan. Tuhan tak beri macam korun. Kalau macam korun tak tahu. Baru sikit baru. Nak cari balas dah adik-beradik apa semua. Bonam jangan. Jahat dia memang tambah ramai. Memang keadaan alam ini bertambah nikmat, bertambah luas, bertambah luas kehidupan, bertambah mudah kehidupan, maka biasanya manusia bertambah lupa akhirnya bertambah jahat. Meninggalkan mengingati Allah itu sudah satu kejahatan, satu jenayah di sisi Allah. Tak sembahyang satu jenayah, walaupun tidak ada akta meninggalkan sembahyang dalam mahkamah Tibet ada. Macam-macam jenis jenayah. Kerana galakkan untuk melakukan benda yang tidak baik sangat mudah. Kalau dulu orang kata nak tengok orang puang, orang cerita dah. Zaman Mbah Merah. Payah nak tengok. Payah. Kalau di rumah tak, buat dapur. Tusuklah payang. Kalau pergi kedai, tutup muka dengan kain batik. Pegang ni. Dan cucuk macam beruk pasir. Dah nak tengok. Orang puang. Bayang tak dah tengok. Lenina anak ni. 3 kilo. 4 kilo. Nak ni, bulu merah. Macam-macam pasien tu. Pusat jelek. Rambut kuning sebelah, hitam sebelah, ada macam-macam pasien. Repuang. Punah jangan habis. Pasal galakkan tu, televisyen tunjuk cara dia gini. Boleh teka lagu lah. Boleh teka lagu. Boleh teka lagu. Anak dia baloh. Anak dia baloh. Dua beradik. Hari ni main gusti. Abang dia tengok, marah kan? Hari ni, tahun ni. Adik, abang dia tengok, marah kau. Tapi tak nak uta. Ayah pun, balah dia, balah. Dok ni nak tanya gusti. Esok kan gusti? Ayah. Ayah ingat dah. Ayah ingat lagi. Ayah ingat lagi. Dia tak ingat tarik bola boleh ingat. Orang bola kita kopi. Waktu kata 26 pula. Kawan dia tahu Apa 28? Ada waktu seorang 31. Betul sungguh 31. Tu nak apa? Ingat. Tarik bola belawang gitu gini. Nak buat apa ni? Jenis lagu tu. Orang yang berbuat kebaikan sedikit dan tidak mendapat kemudahan yang sewajar. Benda molek, kemudahan kurang. Orang nak tolong pun malas. Tengok sekolah pondok. Dah agak cetong. Dah agak cetong sekolah pondok. Tengok sekolah dunia. Akaun. Kemilah. Makan ni. Kontrak makan. Bola ikan tu ikan ni. Belajar ilmu dunia. Masing-masing. Bangga ni. Anak dia boleh ngaji London. Jatuh kapur 12 jatuh.
Oh, hebat ngaji London. Nak, balik tak benar tuan. Nah, jadi berasa bangga. Kita salah rasa kita bangga. Nah, sohonya. Adalah kapur ni seorang. Dia maika, soho. Nah, ni baru sejuk perut mak ngandung. Dia maika 6 tahun tu. Nah, cakap kau putih. Wah, kapur soho. Anak muda, gaji wandak kain plekat kat sing. Lepas lain seluh. Tolak cetong. Tak ada orang nak pandang. Kilas gebang naik utus, gebang cabut jatuh lokang. Gitu tak ada orang sokong Islam tak buat anak pondok. Tak usah kata orang lawan Islam. Orang sokong ahli sama hidup. No way. Dah tak cari makan. Setan kata jangan atur. Takat takbir sudah. Jangan atur. Gitu. Biar masuk angin ni. Nanti dah angin tu dah tak payah mari jauh-jauh. Itu malah. Anak-anak sudah berani melawan orang tua. Anak-anak berani lawan. Kita lawan orang tua, lagi anak kita lawan kita pula. Dia timbal balas dia panggil. Timbal balas. Tak lama. Nah, lepas tu kalau kan mana anak kita yang lawan nak cakap kita. Kita ada lawan dulu. Mak ayah kita. Nah, ada. Ni. Sebab apa dalam satu hadis riwayat Imam Hakim, Nabi SAW bersabda, kullu dhunuba yu'akhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uquqal walidain fa innahu yu'ajjalu li sahibihi aw kama qala. Semua dosa anak Adam ini dilambatkan oleh Allah pada hari kiamat baru nak balas, melainkan dosa derhaka kepada dua ibu bapa, maka dalam dunia disegerakan balasan oleh Allah. Balas ke perkara ni. Nah, kalau buat main mak ayah dia. Tapi sebab apa? Mak ayah tak nampak. Sebab apa anak lawan kat dia? Dia tak nampak dulu dia derhaka ketuk. Tidak ingat. Lepas tu kita dulu marah anak kan. Dok marah anak tu derhaka kita tak betul dengan mak ayah kita dulu. Tak ingat. Dia timbal balas. Nah. Dia sudah berani melawan orang tu. Sani lah pasal kerosakan. Lawan. Mak ayah dia lawan. Ayah dia semua lagi kejar dia anak. Ada kes anak kejar. Kejar dia anak. Anak nak bahang ayah. Lari. Dan anak tu besar. Ayah tak rok. 65, 70 dah umur. Anak umur terdak 30. Nak bahang. Lari ayah. Yang kena orang-orang yang jahat berani melawan orang-orang yang baik dan tidak segan terhadap mereka. Orang yang jahat lawan orang baik. Yang sekarang ulama-ulama bapak jahil lawan. Tidak halus sikit. Dulu orang jahil dia hormat ulama-ulama. Nah, berninya pakat lawan. Budak-budak muda boleh nganjing tak? Kalau orang ngajar-ngajar si bangor. Dulu tak ada ni. Jadi biasa. Marah rabang, marah kuliah. Ngajar dia waktu le. Tengok tebik. Dulu tak ada ni. Dulu kalau cakap gitu kan, yang katok dia kampung hancur ni. Dulu tak ada hal, pakat kata gitu. Nah. Bersin bangor kali takau malam-malam. Kamu apa? Banyak dia ni. Nah. Tengok musuh Islam nombor 1 Amerika, Tuhawi paling maju negara dia. Paling canggih. Nah, kehidupan tahap paling tinggi. Pasal apa? Pasal paling jahat. Musuh Allah nombor wahid. Nah, paling senang dia. Kita nak jual Islam, kata nak senang mana boleh. Nampak? Bukan sini balasan. Tengok pejuang Islam Al-Mahrum Syekh Ahmad Yasin. Nah, yang memimpin intifadah Palestin. Jangan senang ke susah? Susah, mati acul bom banyak. Tembak dengan peluru pepandu. Kita nak jual Islam, nak mati atas sofa, atas kursi set. Mana boleh? Jual hak lagi ya. Nak mati senang. Nah, kena susah Pitih dalam kocek kena waktu beg. Nah. Ni derma, tak dia derma tengok kotak derma masjid. Oh, ada kotak. Gitu. Kalau tengok rata lah, ubur rata. Tak ada anak gagal piti ke? Tak. Gitulah kita. Soalan. Kami dari Bukit Kuang nak tahu. Orang Bukit Kuang. Kalau tengok TV pakaian lucah dan seksi berdosa. Kalau cerita katuk, dosa ke tak? Katung kan? Soalan katung tu. Dah damai ni. Soalan katung tu.
Dia kartun ni cerita untuk budak-budak. Dia benda bermainan. Kata setengah ulama boleh tengok kartun. Jangan unsur-unsur yang tidak baik. Jangan unsur-unsur yang tidak baik. Sebab tu budak-budak dia lesen soket 4 kartun-kartun ni. Dia patung dia boleh. Orang tua tak boleh patung. Dia boleh. Cerita kartun ni tengoklah, jangan cerita-cerita kartun yang karut-karut perkataan. Kartun tiku kejar kucing, kucing tiga tiku pakat dengan kucing kejar je kekek. Tak apalah tu. Faham? Jangan hak ngarut-ngarut. Habis. Hukum melihat atau terlihat haiwan bersetubuh. Pagak orang bukit ruang. Apa jadi gitu? Sampai lembu pun nak tengok juga. Tapi kita dengarlah di dalam kitab, di antaranya kitab Al-Kabair karangan Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, tidak dosa. Tak dosa tengok lembu dia bercatang. Tapi tak ada kerja ke apa. Nikah lah, nikah. Nikah apa yang kita tengok lembu gitu. Memisahkan hubungan kekasih. Anak takut terlanjur guna air jampi. Salah ke tak? Tak salah. Cara kaifiat penggunaan tak salah boleh. Niat yang baik, niat yang betul, kaifiat yang betul. Niat dia betul. Takut anak dia jadi berina lagi. Duk rapat sangat kasih. Pasal anak-anak dia gang habis dah. Lengang perut belaka dah. Bila dengan anak dia pula ni. Duk gilir, kulu-kilir. Suruh alarm tak jadi apa. Maka guna air jampi. Niat ia kerana baik. Niat yang baik. Waktu halal dah. Guna benda yang halal. Jangan guna benda yang haram. Air jampi ni halal. Baca Yasin. Beri minum. Mak baca. Ayah tak power. Yang lebih mustajab mak. Kalau ada gitu-gini anak lah. Tak ayah marilah awak air. Hak mari tak ayah. Ni kau lambat musim tu. Penuh atas lambu rumah. Macam kita tok wali besar. Atas lambu penuh tulis ni. SPN. 9A. Sedap gamak. Anak kita 3A. Gini, kalau ada anak buah apa semua, baca Yasin. Baca Yasin. Syekh Atiyah Tokoh sebut dalam kitab dia Ahsanil Kalam. Niat baca Yasin, niatlah benda kita nak niat pada air tu, dia minum. Campur lah dia nak minum air melo, campur tu. Nak minum lek tajam tak anak tu. Dia nak minum air saja buat tu. Ada sama. Ada sama. Tiup Yasin di dalam air. Ni jampi yang dibenarkan. Jangan jampi yang ngarut-ngarut. Ikhtiar kita. Di samping kita beritahu kepada dia. Tak salah lagu ni. Mengimamkan solat imam yang melatah. Boleh ke tak? Kerana dia bila bersin pun melatah. Mohon malahan dalam semayang. Latah. Dia gini. Menyebut sesuatu perkara yang tidak tersengaja. Tidak sengaja ni melatah tak sengaja lah. Kata setengah ulama 5-6 patah tidak batal semayang. 5-6 patah tak batal semayang. Jadi latah bukan sengaja. Memang tak sengaja tengah duduk tayak awal, lepas tu jatuh cicak tak jari. Memang latah. Cicak jatuh duduk tak jari congek. Orang tak latah. Orang hak latah jengkren tu. Jadi kalau tubik perkataan tak sengaja 5-6 patah tak batal semayang. Disebut di dalam kitab-kitab fiqh. Kalau kitab Jawi dalam kitab Buriyah ada. Buriyah tu tolak ada sebut. Tapi jadi imam tidak afdal lah. Tidak afdal. Tidak afdal jadi imam. Biar orang tak latah lah. Kerana mendatangkan perasaan yang kurang senang di kalangan para makmum. Main tukeng nama tu imam. Bunyi. Tu imam apa begini? Tu imam satu hal tahu latah duduk kat belakang. Ni raju datang surau semula. Ni benda. Adakah memakai serban yang mempunyai 2 ekor di belakang? Sunnah Rasulullah yang mempunyainya. Ataupun pakai serban ekor 2 ikut-ikut orang. Berikan penjelasan. Dia boleh belaka ekor 2 ekor ada diriwayatkan belaka.
Dibolehkan belaka. Tapi kalau ekor yang kedua tu kita jangan ikat naik lah kata. Ekor pertama jatuh, ekor kedua jangan ikat, tu sunnah orang Hindu. Orang Hindu ekor pertama dia jatuh, ekor kedua ni dibuat cacing gitu, dia kata. Itu bukan sunnah. Dia ekor dua ni lipat turun balik duduk belakang. Dah. Tapi kebanyakannya hadis ekornya adalah satu saja. Tapi tak salah ekor dua. Jangan buat sunnah orang India. Kok jambul dia kata. Dua tu, kedua-dua jatuh di atas berikat. Penjelasan banyak-banyak tak boleh, tengok TV lah kita. Cedok ni. Panjang nak ni. Tadi banyak ke terbang angin ke apa? Terbang angin. Tidak membaca kunut dalam solat subuh dengan alasan mengikut sunnah Nabi, betul ke tidak? Tak baca kunut pun sunnah, baca kunut pun sunnah. Pasal balah dua-dua ni betul belaka, ada hadis belaka. Ada hadis baca kunut, ada hadis tak baca kunut. Balah bengong bodoh. Daripada dulu selesai masalah ni pada zaman Imam Malik. 1200 tahun dulu selesai dah masalah. Berapa lepas ni yang 1200 tahun dah selesai lagi. Faham tak? Habis dah masalah khilafiyah. Khilafiyah balah bodoh. Tak mau baca sudah, nak baca lagi. Dalam mazhab Syafi'i sunat aba'ah, baca boleh fadilat. Kerana hadis ni ada. Mana kata hadis tak ada, betul belaka. Kerana hadis tak baca. Tapi hadis kata lepas pada ni jangan baca dah kunut sampai bila tu tak ada. Masing-masing dengan istihad masing-masing. Benda khilafiyah di dalam mazhab yang empat. Betul belaka. Nampak? Betul belaka. Sunnah belaka. Sebab kedua-dua je adalah hadis belaka. Baca kunut pun hadis, tak baca pun hadis juga. Mana? Sebab hadis menceritakan Nabi tak baca. Dah ni mazhab Syafi'i, hadis Nabi baca. Batu bukan jadi rukun. Sunat sahaja. Berarti balah. Sentuh pasangan suami isteri tidak membatalkan wudu. Betul atau tidak? Betul dan tidak, betul belaka. Ba'da khilafiyah. Dalam mazhab Syafi'i saja batal sentuh isteri. Dalam mazhab lain tak batal, melainkan dengan syahwat. Sentuh tu mari. Baru batal. Kita Syafi'i sentuh kita batal dah. Sebab masalah lughah. Aula mastumun nisa, la mastum ke la mastum. Ikut tu pula. Dah kita dah reti, lepas tu nak buat kerahkan. Dua-dua betul belaka. Kita jangan berkata nak ikut mazhab Syafi'i, maka batal wuduk dengan sentuh isteri. Kalau kita nak ikut mazhab Hanafi, tak batal wuduk. Melainkan berasa barulah batal. Ada yang mengatakan semayang berimam makmum tidak perlu baca Fatihah. Mazhab Hanafi. Ada satu kaul dalam mazhab Hanafi, kalau jadi makmum, imam baca kuat, tak payah baca Fatihah. Tapi jumhur ulama mengatakan mesti baca Fatihah walaupun menjadi makmum. Ini pendapat yang lebih kuat dan lebih ramai. Termasuk mazhab kita Syafi'i. Mereka berdalil dengan hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak jadi semayang, tak berlaku semayang bagi orang yang tak membaca Fatihah. Orang yang mengatakan tak apa kerana imam baca dah. Betul kok dia. Jadi hak kita nak khabar kok mazhab Syafi'i. Kalau nak mazhab lain beli kitab ngaji. Nak khabar. Takut mazhab kita tak reti nak ngaji Hambali. Manis mucung. Jadi terang dah tu. Lepas tu banyak lagi ni semula dah. Hak baru ni hak Bukit Betuk tak jawab lagi. Bukit Betuk. Kita nak jawab hak Bukit Betuk. Bukit Betuk pula dah hak ni hak di Balut. Balut tak ada nak jawab. Sesoalan tak ada nak jawab. Dah ada buat cerita ni orang dengar nampak beles belaka. Takkan nak jawab. Ni kita tolong jawab. Takut-takut siapa dinung BCD. Dia tanya kita ni soalan kita ingat kan. Tapi mudah-mudahan betul lah soalan ni. Dia tanya orang cari makan dengan bela beruk, lepas tu naik nyong. Cari makan kita ambil upah naik nyong, ni beruk. Dia naik tuan duduk bawah je. Gulung kau daun beruk naik tu. Lepas tu boleh pitih. Halal tak cari makan lagu tu. Orang Balut makmur. Tapi kita pergi Balut makmur, tak beruk. Skuter beruk ada. Faham tak? Tapi tak begitu, ditanya saja. Hukumnya halal. Halal makan. Sebab boleh kita menggunakan tenaga binatang. Boleh. Nampak? Upah mengisar gandum dibenarkan oleh ulama-ulama takoh. Zaman dulu upah bajak ditanya. Kita ada kubah tarik. Nak tarik air.
menggunakan kerbau kita boleh makan upah. Tak boleh pada perkara-perkara yang haram. Seperti ambil upah panjat kubah, tak boleh. Itu haram. Kita ada kubah jatang, orang lain sini belaka. Siapa nak sewa kita, suruh khabar hak dia, 5 riyal kali khabar. Hak tu haram, tak boleh. Nah, ni jelas disebut dalam hadis-hadis yang sahih, jelas. Lepas tu soalan keduanya, VCD, cetak report. Macam kita buat VCD, lepas tu dia kopi, dia jual balik. Tu haram lah. Itu siang kita tengok di Rusila, lanu-lanunya pakai serban. Nampak? Kita kata haram ni, ambil yang original lah, yang kita beri, yang molek. Haram-haram je buat. Pakai serban, lanu. Bukan dia ngaji, dia duduk jual. Dia tak pakai hukum. Dia nak pergi nega, cari makan. Dia bila ada orang buat benda-benda kat masjid, dia cari makan. Bukan mari dengar, mari cari makan. Nah, jadi kita tanya masalah rezeki masjid pun jawab gitu dah. Ayah cik pun penipu dia dah. Dah malas nak cara dah. Nah, jadi puan-puan ni kita siang dia makan haram, makan anak-anak pula. Setengah daripada duit tu untuk surau, ada untuk masjid, kita cabut pula untuk buat pembinaan. Sebab kita daripada BCD ni banyak kita boleh buat. Nah, ada orang kata nak tambah surau begini, tak cukup iti 1,800, tak apa. Kita cabut sama daripada tiap-tiap bisi. Dia tak tahu kala. Dia kira kopi jual. Hukumnya haram. Jadi kita ni, dia dah sakit, dia lanung dah. Tak, kita ni hak tak jadi lanung lagi. Kita belilah hak halal. Beli hak halal. Kita beli, kita tak tahu. Orang-orang sepatutnya kita kena tahu. Dari kita tak tahu, boleh kata maaf lah. Mulai dah sekarang, tak usah beli. Tak usah beli. Tak apa, original ada jual. Beli. Pasal dia kita ni, kita nak kita masalah sumbangan kepada orang lain. Bukan boleh kita seorang. Kalau kita seorang boleh VCD, pakai kereta buruk. Baru 2 kali lah bonek bunyi. Sekali kau nak pergi bawah, belalek GE. Pasal nak beri benda lain. Sekarang ni surah ladang kita dapat RM8,000 daripada jual lah sebahagian ni. Boleh buat satu balasah baru pula. Jadi siang pokok ni. Hak 4 orang. Hak kita nak belilah hak original. Nampak? Biar berkah. Kita nak benda agama dah dalam hukum akal, tiba-tiba beli dengan cara tidak sah. Tak kena dah. Kemana ada rekod dalam. Sekarang ni kita sedang nak apa benda ni, kita ada 2 pelang. Pelang yang pertama dan pelang yang pertama ni mungkin dia akan berhenti selalu. Pelang yang kedua kita tak mau kabar. Pelang yang pertama ni kita ada belakang dah gambar dia. Gambar dia tu akan keluar dalam tiap-tiap VCD kita melayang ke belakang. Gambar lanun kawasan Paka, kubik. Nama Mamak bin Daloh. Lanun Pinang Merah, kubik pula. Gambar dia jadi kolam kopso. Tiap-tiap VCD. Kita nak buat gitu lagi. Nyanyi kubik gambar dia. Supaya dia sekarang ni kita suruh dia berhenti dulu. Nyanyi korang. Dia buat kerja lagu tu. Kita hadiah 4 keping kulit bos sini. Pela-pela nak jadi lanu, tutup mata sebelah. Tinggi pakai serban. Kenapa orang ingat ke boleh? Dodol lanu. Buat balik makan haram ke anak-anak. Kullul lahmin nabata min haram fannaru aulabi. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, api neraka lebih layak dengan dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.